Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Karinisa binti Nusi dan saya daripada grup 11 kumpulan kuliah L. Dan pada hari ini saya akan membentangkan tentang pengurusan murid berbagai upaya, di mana untuk pembentangan ini saya akan membentangkan untuk bahagian pengenalan, objektif dan juga latar belakang sekolah kawasan X. First, pada bahagian pengenalan iaitu berdasarkan George R. Terry, pengurusan adalah satu proses yang sistematik merangkumi perancangan, pengorganisasian, kawalan dan dorongan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan menggunakan sumber dan orang. Seterusnya, bagi Adam Saleh untuk pendidikan, beliau menyatakan bahawa pendidikan ini adalah hak asasi semua manusia. Ini bermakna kesemua manusia tidak kira latar belakang mereka, miskin, kaya, kurang upaya, bijaksana atau normal, mempunyai hak yang sama rata untuk mencapai tahap pendidikan yang sama atau lebih. Dan berdasarkan peraturan-peraturan pendidikan, murid berkebutuhan khas atau murid pelbagai upaya juga tidak dikecualikan untuk menduduki semua pensiunan awam ini. Ini bermakna untuk murid yang berkebutuhan khas ini mempunyai hak yang sama rata dengan murid-murid normal yang murid-murid arus perdana untuk menduduki pensiunan awam, dan juga mereka juga mempunyai hak untuk belajar benda yang sama yang pelajar-pelajar normal belajar, dan mereka juga dapat mencapai tahap pendidikan yang sama ataupun lebih daripada murid-murid normal tersebut. Ini akan dapat akan membolehkan murid-murid berkeperluan khas untuk meminta pekerjaan selepas alam persekolahan mereka, dan juga mereka juga dapat mengurangkan beban-beban ibu bapa mereka untuk menjaga mereka selepas alam remaja ataupun alam sekolah mereka. Seterusnya adalah untuk murid berkebutuhan khas ini terdapat 7 jenis, iaitu yang pertama adalah kanak-kanak yang cerdas pintar dan berkebolehan istimewa atau berbakat istimewa. Kedua adalah kanak-kanak yang cacat fizikal. Ketiga, kanak-kanak yang cacat penglihatan. Keempat, kanak-kanak yang cacat pendengaran dan juga masalah komunikasi. Kelima, kanak-kanak yang kecelaruan tingkah laku. Keenam, kanak-kanak yang bermasalah pembelajaran. Dan juga yang ketujuh dan yang terakhir adalah kanak-kanak yang kerencatan akal. Ketujuh-tujuh jenis kanak-kanak yang berkeperluan khas ini mempunyai hak untuk menduduki peperiksaan awam. Mereka tidak dikecualikan dan digalakkan untuk menduduki peperiksaan awam. Dan seterusnya adalah untuk bahagian objektif, di mana laporan pengurusan murid pelbagai upaya ini mempunyai 3 objektif, di mana yang pertama adalah untuk mengenal pasti sistem pengurusan pemulihan di bawah ini pendidikan khas di sekolah ini. Kedua adalah untuk mengklasifikasikan murid-murid pendidikan khas di sekolah ini mengikut tahap keupayaan minda mereka. Dan yang terakhir iaitu ketiga adalah untuk mengenal pasti kaedah yang digunakan oleh guru semasa proses pengajaran dan pembelajaran sedang berlangsung. Dan yang terakhir sekali adalah bahagian latar belakang sekolah kebangsaan X, di mana sekolah kebangsaan X ini adalah sekolah yang bertempat di Tanjung Malim, Perak, di mana bilangan guru mereka yang mengajar pendidikan khas adalah sebanyak 11 orang guru, dan 11 orang guru itu terdapat 2 guru lelaki dan 9 orang guru perempuan. Dan bilangan murid khas yang berada di sekolah kebangsaan X ini adalah sebanyak 49 murid. Dan untuk 49 murid khas ini, sekolah telah membuka sebanyak 7 kelas pendidikan khas untuk murid 49 kuantiti sebanyak ini. Seterusnya adalah sekolah kebangsaan X ini telah menjalankan kedua-dua kaedah pendidikan, iaitu kaedah untuk murid berkebutuhan khas, iaitu mereka menggunakan pendidikan khas dan pendidikan inklusif, di mana untuk pendidikan inklusif ini sekolah telah menjalankan
untuk murid yang boleh dari segi fizikal dan mental untuk bergaul dan belajar bersama-sama dengan murid-murid daripada arus perdana, dan ini akan mengurangkan diskriminasi terhadap murid-murid berkebutuhan khas dan mereka akan dapat lebih rapat dan bergaul dan dapat menurun antara satu sama lain. Kedua adalah untuk pendidikan khas, di mana murid-murid yang tidak berupaya dari segi fizikal atau mental akan untuk bergaul dengan murid-murid di arus perdana akan mempelajari pendidikan khas. Dan contohnya adalah seperti pendidikan jasmani, di mana murid berkebutuhan khas yang tidak boleh dari segi fizikal akan belajar di kelas mereka dan mempelajari pendidikan khas yang ditentukan. Dan ini saja untuk saya untuk pembintangan ini. Terima kasih kerana mendengar.